kasih dari acara majlis. Yang berhormat Saudara Siufok, Menteri Pengangkutan Malaysia. Berbahagia Datuk Jana Satiran Muniayan, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Rakan juangan saya yang berbahagia Datuk Seri Khairul Zaimi, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Berbahagia Datuk Seri Subhan Kamar, Pengerusi Lembaga Perkeso. Datuk Seri Dr. Muhammad Asman, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso. Semua rakan-rakan dari Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia, Perkeso, rakan-rakan media, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada Perkeso atas kejayaan menganjurkan majlis hari ini, iaitu pelancaran inisiatif caruman pencuma Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri ataupun SKSPS yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA. KESUMA ini saya dah tekankan dari awal. Misi strategik kita terangkum dalam 3K, iaitu kebajikan pekerja, kemahiran pekerja dan keberhasilan pekerja ataupun produktiviti pekerja. Itulah maklumat kita sebagai sebuah kementerian. Dan selaras dengan maklumat tersebut, Perkeso sebagai salah sebuah agensi di bawah KESUMA, visi kita dalam Perkeso ialah agar kita boleh memberikan perlindungan 24 jam secara menyeluruh kepada golongan pekerja secara khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya. Walaupun pada hari ini kita masih lagi jauh sedikit saja daripada memberikan perlindungan 24 jam, tetapi Perkeso, KESUMA dan Kerajaan Madani sedang kaji cara-cara untuk memperluaskan lagi skim perlindungan Perkeso selama 24 jam kepada rakyat Malaysia dan pekerja secara khususnya. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, suku ketiga 2023, ada seramai 2.98 juta rakyat Malaysia yang bekerja sendiri. Namun daripada rekod Perkeso pula, yang mencarum SKSPS, iaitu Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, setakat bulan Mac ini, awal bulan Mac ini, kita dapati hanya ada 14.56% daripada 2.98 juta rakyat yang bekerja sendiri itu yang mencarum dalam skim SKSPS. Oleh itu, tahun ini Perkeso akan mensasarkan penyertaan sekurang-kurangnya 500,000 pencarum SKSPS. Dan sebagai bukti kesungguhan Kerajaan Madani, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membentangkan Belanjawan 2024 telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit bagi menanggung 90% kos SKSPS ini. Oleh itu, pencarum tidak perlu bayar kos caruman asal, iaitu sebanyak RM232.80 setahun. Ini untuk setahun RM232.80. Jadi melalui peruntukan oleh kerajaan, pencarum tak perlu bayar kos asal. Mereka hanya perlu bayar RM23.30 untuk perlindungan setahun. Bayar RM23.30 ni boleh dapat apa dalam setahun? Apa jenis perlindungan yang boleh diperoleh? Pencarum boleh menerima lebih kurang 8 jenis manfaat dan perlindungan, termasuklah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan dan sebagainya. Hanya dengan bayaran RM23.30 ataupun 6 sen sehari boleh mendapat perlindungan sehingga 8 manfaat tersebut. Dan Perkeso, kita bertekad, komited untuk melindungi pencarum kita.
Ini terbukti melalui rekod pembayaran faedah untuk tahun ini saja sampai bulan Mac. 3 bulan ini kita telah mencecah 3.5 juta ringgit berdasarkan tuntutan 755 orang pemohon hanya di bawah skim SKSBS. Bagi sepanjang tahun lepas pula, tahun 2023, sebanyak 5,494 kes tuntutan faedah telah direkodkan dengan penyaluran faedah oleh Perkeso bernilai 31 juta ringgit Malaysia. Hasil senakan Perkeso mendapati bahawa berlaku peningkatan yang amat ketara, iaitu sebanyak 87.5% untuk pembayaran faedah direkodkan berbanding tahun 2022, iaitu sebanyak 16.8 juta ringgit pada tahun 2022. Penyaluran faedah ini adalah bukti bahawa caruman yang dibuat berfungsi sebagai jaringan keselamatan sosial yang terbaik demi merungkai kemaslahatan pencarum seandainya ditimpa bencana kerja. Sudah tentu kita semua tidak ingin bala musibah berlaku ke atas diri kita sendiri maupun orang yang tersayang. Namun malah tidak berbau. Justru melalui skim perlindungan Perkeso, Kerajaan Madani akan bersama-sama anda, tak kira waktu senang ataupun susah. Di sini saya ingin merakamkan penghargaan yang amat tinggi kepada Yang Berhormat Saudara Loh Siu Fook, Menteri Pengangkutan, kerana beliau mempunyai kepedulian yang amat hebat terhadap pekerja sektor pengangkutan awam yang hadir pada hari ini. Hasil usaha Kementerian Pengangkutan pekerja sektor ini, tadi saya kata tahun ini sebab kerajaan dah biayai 90%, hanya perlu bayar RM23 untuk dapatkan semua manfaat itu. Tapi hasil usaha Kementerian Pengangkutan, pekerja sektor ini, taksi, kereta sewa, bas sekolah pada hari ini, anda semua tidak perlu bayar 1 sen pun. Ditanggung oleh Kementerian Pengangkutan. Dan saya ingin menyeru semua kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan yang mempunyai potensi orang-orang yang bekerja sendiri untuk mengambil langkah proaktif sebagaimana Kementerian Pengangkutan dalam memastikan perlindungan keselamatan sosial ke atas individu bekerja sendiri dalam sektor masing-masing. Letak sau di Tasik Keramat, ikan timbur bersisik baja. Tempat lain harus selamat. Ini kan pula tempat bekerja. Sekian, terima kasih. Penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat atas ucapannya itu tadi. Dipersilakan Berhormat kembali mengambil tempat. Baiklah tuan-tuan dan puan, seterusnya majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan pula Yang Berhormat Loh Siu Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia, untuk menyampaikan ucap tamu dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran pada pagi ini. Yang Berhormat, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudari Majlis. Yang Berhormat Saudara Steven Sim Chee Kiong, Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Jana Santiran Buniayan, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Yang berbahagia Datuk Sri Khairul Zaini bin Daud, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Sri Subhan Kamal, Pengurusi Lembaga Perkeso. Yang berbahagia Datuk Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso. Yang berbahagia Datuk Azlan, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat, Pengurusan Tertinggi dan Pengurusan Kanan Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Sumber Manusia, serta Perkeso, tuan-tuan dan puan-puan yang kita raikan pada hari ini, rakan-rakan media, saudara-saudari, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan selamat menunai ibadah berpuasa kepada umat Islam pada bulan Ramadan yang suci ini. Bagi pekerja pengangkutan awam, walaupun mereka harus melalui ujian ini dengan penuh kesabaran, namun dedikasi dan profesionalisme mereka tidak pernah luntur. Mereka lah wira-wirawati yang memastikan kelancaran pergerakan rakyat
tanpa mengira waktu dan cuaca. Saya amat berbesar hati dapat bersama dengan kalian pada hari yang mulia ini. Ramai dalam sektor pengangkutan awam bekerja secara sendiri bagi memastikan kebajikan golongan ini terbela. PKSO telah memperkenalkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ataupun SKSPS. Walaupun kadang-kadang ada yang mengambil mudah keperluan skim perlindungan seperti ini, tetapi impaknya sangat besar kepada keluarga sekiranya berlaku insiden malang yang tidak dijangka. Ini bukan sekadar kenyataan meletih, tetapi adalah berdasarkan perhatian saya sendiri. Dan memang banyak kisah-kisah benar yang berlaku dalam masyarakat ini. Pada tahun lalu, sekiranya masih ramai yang ingat satu tragedi yang amat malang berlaku dan begitu menyayatkan hati apabila berlaku satu nahas udara di kawasan Elmina berdekatan dengan Subang. Satu pesawat jet pribadi terhempas. Bukan sahaja semua kru dan penumpang dalam pesawat tersebut berkorban, tetapi ia turut mengorbankan 2 nyawa yang melalui kawasan itu pada ketika itu. Dan 2 nyawa tersebut, seorang ialah pemandu e-hailing, seorang lagi ialah rider. Itu begitu menyayatkan hati kerana kedua-duanya itu hanya kerana melalui pada saat tersebut dan pesawat terhempas berdekatan dengan mereka dan mengorbankan kedua-dua mereka. Saya mengikuti perkembangan itu dengan dekat untuk memastikan kebajikan keluarga mereka diuruskan dengan baik. Walaupun kedua-dua keluarga telah menerima pempasan untuk meringankan beban mereka, tetapi satu keluarga turut mendapat pencen seumur hidup kerana mangsa adalah bercarum kepada SKSPS. Dan Datuk Osman sendiri, saya perhatikan telah pun hadir dan pergi secara peribadi untuk menyampaikan bantuan itu kepada keluarganya di kampung beliau. Berdasarkan pengalaman ini, saya amat mengharapkan supaya kita dapat membantu seberapa ramai pekerja sendiri dalam sektor pengangkutan awam untuk mendapatkan pelindungan SKSPS. Jadi pada tahun lalu, memang Kementerian Pengangkutan pada akhir tahun lalu semasa kita mengadakan retreat, berbagai pembincangan inisiatif-inisiatif diadakan. Dan pada ketika itu KP Apat ada dan saya juga mengambil kesempatan ini baru nampak KP JBJ juga berhadir bersama Datuk Rospiagos. Kita telah pun membincangkan berbagai inisiatif bagaimana untuk kita bukan saja meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam dan berbagai projek dan sektor dalam Kementerian Pengangkutan, tetapi salah satu aspek yang kita bincangkan juga bagaimana dapat membantu kebajikan pekerja-pekerja dalam sektor pengangkutan awam, khususnya mereka yang bekerja sendiri ataupun apa yang dinamakan sebagai pekerja-pekerja gig yang tidak mempunyai majikan sendiri. Itu sudah tentu meliputi golongan pemandu taksi, pemandu bas sekolah, pemandu kereta sewa dan pemandu-pemandu e-hailing dan juga rider-rider yang membawa ataupun memberikan perkhidmatan food delivery. Jadi untuk sektor swasta, khususnya pemandu-pemandu e-hailing, saya difahamkan syarikat-syarikat e-hailing, antara syarikat besar e-hailing telah pun menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan perlindungan SKSPS ini kepada pemandu-pemandu e-hailing mereka, iaitu 90% ditanggung oleh kerajaan, 10% itu ditanggung oleh syarikat. Jadi kita mengalung-alungkan, saya menggalakkan supaya semua syarikat EHO boleh membuat perlindungan tersebut ataupun sumbangan tersebut supaya semua pemandu-pemandu e-hailing dan juga rider-rider mereka dapat dilindungi. Tetapi untuk pemandu-pemandu taksi,
dan juga pemandu bas sekolah memang ini tidak dilindungi kerana mereka tak ada syarikat, dan antara ini antara inisiatif yang kita bincangkan semasa retreat Kementerian Pengangkutan pada tahun lalu. Seiring dengan penekanan nilai ihsan dan kesejahteraan rakyat dalam konsep Malaysia Madani, Yang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2024 telah mengumumkan bahawa kerajaan akan menanggung 90% daripada caruman SKSPS untuk orang bekerja sederi yang layak. Ini merupakan peningkatan daripada tajaan sebanyak 80% pada tahun lepas. Orang yang bekerja sederi hanya perlu mencarum baki 10% untuk mendapat perlindungan selama setahun. Untuk pekerja gig dalam sektor e-hailing dan p-hailing, yang saya katakan 10% itu ada antara syarikat e-hailing akan menanggung baki tersebut, dan sudah tentu ini kita harap dapat dilaksanakan oleh semua syarikat-syarikat e-hailing. Namun situasi berbeza untuk pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah yang bergantung kepada diri sendiri untuk membuat baki caruman. Dan saya faham bahawa ini bukan soal dari segi nilai 10% itu saja. Mungkin nilai itu RM23, tak besar, kebanyakan yang mampu. Tetapi ini mungkin juga ada beberapa kekangan, mungkin kesedaran itu tak sampai kepada pemandu-pemandu taksi. Ada mungkin pemandu yang tak tahu ada skim ini, tak dapat maklumat, ataupun tidak mengetahui bagaimana nak mencarum baki 10% itu. Berbagai kekangan ada. Dan kita faham bahawa apa saja skim yang kita laksanakan, kadang-kadang ia tidak sampai kepada kumpulan sasar secara keseluruhan. Maka atas semangat itu, Kementerian Pengangkutan telah mengusahakan inisiatif untuk menaja baki 10% caruman untuk pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah. Walaupun tiada peruntukan khusus untuk inisiatif ini, Kementerian Pengangkutan berjaya menjana dana melalui penjualan nombor pendaftaran istimewa GO yang akan diguna pakai untuk menaja pelbagai inisiatif kebajikan Kementerian Pengangkutan, termasuklah baki caruman SKSPS untuk pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah. Ini yang telah kita laksanakan pada bulan lepas, di mana ada satu nombor siri khas GO yang kita telah menjana pendapatan sebanyak 17 juta ringgit kepada kerajaan. Dan kita telah pun membuat perbincangan dengan Kementerian Kewangan kerana secara lazimnya semua hasil kerajaan dimasukkan kepada kumpulan wang disatukan. Semua pejabat awam fahamlah perkara itu. Apa sahaja hasil kerajaan dia masuk dalam kumpulan wang disatukan. Kementerian masing-masing tak boleh sentuh hasil tersebut. Tetapi kita berjaya meyakinkan Kementerian Kewangan, kita kata ini adalah inisiatif tambahan untuk menambah hasil. Maka apa-apa hasil tambahan daripada inisiatif ini, separuh daripada hasil itu dikembalikan kepada kementerian untuk kita laksanakan pelbagai inisiatif yang lain. Ini telah berjaya kita yakinkan Kementerian Kewangan. Walaupun saya dibeli dalam media sosial, kata ini menteri sibuk jual nombor saja, tak ada kerja lain, tiap-tiap hari cakap pasal jual nombor plate saja. Walaupun dibeli, tetapi saya amat berkeyakinan bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah untuk kebaikan ramai pihak. Dan hasil daripada pendaftaran nombor khas itu, daripada 17 juta, Kementerian Pengangkutan dapat 8.5 juta. 8.5 juta itulah kita mulakan inisiatif pertama, ialah bantu pemandu-pemandu taksi. Maka hari ini caruman Kementerian Pengangkutan ini akan memberikan manfaat kepada 35,000 pemandu taksi dan kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara dengan peruntukan sejumlah 1.165 juta ringgit. Kerajaan ini terbuka kepada semua pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah yang mempunyai kad pemandu serta lesen PSV yang aktif. Kita akan lihat semua senarai
database kita dalam EPAD dan JPJ, selagi ada kad pemandu dan lesen PSP yang sah, kita akan serahkan senarai nama itu kepada Perkeso. Dan semua pemandu itu akan dilindungi melalui skim tersebut. Dari segi mekanismenya, Kementerian Kewangan melalui Perkeso akan menanggung caruman 90% atau RM209.50 untuk plan 2 SKSPS yang kosnya adalah RM232.80 dan bakinya RM23.30 akan ditanggung dan dibayar terus oleh Kementerian Pengangkutan kepada Perkeso. RM95 sebulan untuk seumur hidup. Selain itu, plan ini turut menyediakan faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara atau kekal, faedah pengurusan mayat dan khidmat pemulihan jasmani. Anak kepada orang yang dilindungi yang telah meninggal dunia akibat bencana pekerjaan juga layak mendapat kemudahan pinjaman atau beasiswa untuk pendidikan. Selain pemberian tajaan sebanyak 100%, satu lagi elemen yang penting untuk memastikan liputan perlindungan SKSPS yang luas untuk pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah adalah untuk mendaftar mereka secara automatik. Agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, APAD, LPKP Sabah, LPKP Sarawak akan bekerjasama dengan Perkeso dan menyalurkan yang telah dikatakan data-data ini secara mingguan untuk tujuan pendaftaran dan caruman. Pihak Perkeso seterusnya akan mendaftarkan pemandu ini dan mengeluarkan notis makluman pendaftaran melalui email. Jadi apa yang telah pun ada dalam senarai kita akan serahkan kepada Perkeso. Tetapi kalau ada pemandu-pemandu baru yang baru mendaftar, kita akan salurkan maklumat secara mingguan ini kepada pihak Perkeso. Sekiranya tiada sebarang notis pemakluman diterima daripada Perkeso berhubung pendaftaran caruman ini, semakan boleh dibuat dengan menelefon talian hotline Perkeso atau hadir di mana-mana kaunter Perkeso di seluruh negara. Bagi mereka yang telah mencarum lebih awal daripada pengumuman tajaan caruman percuma ini, permohonan pemulangan balik caruman sebanyak RM23.30 boleh dikemukakan kepada Perkeso dan wang akan dikembalikan. Jadi kepada mereka yang telah bayar awal, jangan bimbang, itu juga kita akan kembalikan RM23.30 itu. Jadi mekanisme kita serahkan kepada Perkeso, sama ada bank in terus ataupun boleh top up untuk skim yang lain, itu kita terpulang kepada pihak Perkeso. Kementerian Pengangkutan berharap dengan memudahkan akses kepada perlindungan SKSPS, kebajikan pemandu dan keluarga mereka akan terjamin. Saya menyuruh orang yang bekerja sendiri untuk lebih mengambil tahu tentang SKSPS ini dan menjadikannya sebagai tanggungjawab untuk memastikan kita melindungi keluarga dan diri kita sendiri. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Sumber Manusia, Perkeso, APAD, LPKP Sabah dan Sarawak serta pegawai-pegawai di Kementerian Pengangkutan yang telah pun memberikan komitmen dalam memastikan inisiatif ini dapat direalisasikan. Khususnya kepada pihak Perkeso, memanglah Perkeso ini amat proaktif. Ini sesuatu yang saya rasa antara institusi yang paling cekap dalam negara kita. Bukan sekarang saja saya cakap begitu sebagai menteri, tetapi selama saya menjadi wakil rakyat selama 20 tahun dulu berada di pembangkang, tetapi Perkeso ini tak pernah melihat politik. Walaupun saya wakil rakyat pembangkang dulu, tetapi Perkeso di Seremban, ada saja kes pengarah Perkeso negeri akan berjumpa dan cuba menyelesaikan apa saja isu dan masalah. Dan ini satu semangat dan profesionalisme yang cukup tinggi yang ada pada Perkeso, dan ini antara institusi yang melindungi pekerja-pekerja kita. Dan saya harap semangat kerja ini dapat kita teruskan dan bersama-sama kita memberikan perlindungan sosial. Dan ini merupakan satu social safety net yang sangat penting. Apa yang kita buat pada hari ini, mungkin dari segi nilai wangnya bukannya besar, RM23 satu orang, tak besar. Tetapi bayangkan kalau seseorang itu menghadapi musibah, ada bencana, ada kemalangan berlaku. Bayangkan
keluarga mereka, anak isteri mereka. Itu yang kita bagi perlindungan. Apabila kita serahkan perlindungan itu, pencen bulanan itu, ini akan memastikan kelangsungan hidup kepada keluarga tersebut. Ini yang saya ertikan sebagai nilai ihsan yang kita nak semaikan. Jadi saya berharap sama-sama kita bantu, sama-sama kita laksanakan yang terbaik demi kebajikan pekerja kita dan kita melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang lebih harmoni, yang lebih bersifat kasih sayang dan kita saling menghormati antara satu sama lain. Dengan kata-kata itu, saya ucapkan terima kasih dan kepada semua pemandu. Saya harap sedikit bantuan ini dapat memberikan perlindungan dan keceriaan kepada anda semua dan berharap ini juga merupakan satu bentuk ataupun satu perkara baik yang kita laksanakan seiring ataupun sempena dengan ibadah berpuasa. Dalam bulan Ramadan ini sama-sama kita berbuat baik. Bukan saja orang-orang Islam, tetapi orang-orang bukan Islam, sama-sama kita berbuat baik sesama kita. Terima kasih. Baik. Kita melancarkan program ini secara rasminya pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Baik, setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat. Mohon Yang Berhormat untuk terus kekal di atas pentas. Baik, majlis ini turut berjemput ke semua tetamu kehormat untuk turut sama mengiringi Yang Berhormat di atas pentas. Dipersilakan. Baik, dipersilakan semua tetamu kehormat untuk ke ruang kiri pentas bagi acara gimik pelancaran. Untuk makluman, Yang Berhormat berdua dimohon untuk meletakkan tapak tangan di pot pelancaran di majlis kita dengan kiraan. Baik, dengan kiraan 3, 2, 1. Silakan. Tuan-tuan, dengan persembahan slide maka rasmilah sudah majlis pelancaran pada pagi ini. Terima kasih kepada semua tetamu hormat. Dipersilakan untuk kembali mengambil tempat di ruang tengah pentas bagi sesi berikutnya. Silakan YB. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita teruskan lagi dengan penyampaian bagi faedah skim keselamatan pekerjaan sendiri ataupun SKSPS. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, dipersilakan penerima yang pertama, Encik Muhammad Ihsan Bazli Basir. Dipersilakan ke pentas. Beliau akan menerima faedah bagi hilang upaya kekal. Terima kasih. Kita teruskan dengan penerima yang kedua. Dipersilakan Encik Muhammad Syafiq Nur Ayusani yang akan turut menerima bagi faedah hilang upaya kekal. Dan penerima terakhir dipersilakan pentas Cik Ambiga Gunasalan yang akan menerima faedah bagi orang tanggungan. Baik, terima kasih Yang Berhormat dan semua tetamu atas sesi sebentar tadi. Kita teruskan majlis dengan sesi berikut. Jadi dipersilakan untuk kembali ke ruang tengah, tuan-tuan dan puan-puan dan semua tetamu. Sesi berikutnya adalah sesi bergambar. Dipersilakan untuk semua tetamu kehormat kita
mengambil kembali ruang di tengah pentas bagi mengabadikan foto kenangan majlis pada pagi ini. Silakan. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan untuk kembali mengambil tempat di ruang bawah pentas. Hadirin sekalian, sesi berikutnya adalah sesi bergambar. Dengan ini majlis menjemput kesemua tetamu jemputan pada pagi ini, penerima faedah dan juga agensi-agensi yang dijemput berserta dengan dikehormat untuk ke sesi untuk acara bergambar. Dipersilakan. Majlis juga turut mempersilakan rakan-rakan jurugambar untuk mengambil tempat di atas pentas. Baik, mohon berdiri ya semua. Mohon kita berdiri bersama-sama untuk sesi bergambar ini. Semua tetamu jemputan di dalam mewah. Ini lima faedah kita dan semua wakil-wakil agensi jemputan pada pagi ini. Okey, rakan media, over to you. Boleh? Boleh, baik. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Dr. Perempuan. Dr. Perempuan, hadirin hadirat sekalian, maka sempurnalah sudah majlis belajar